satu tarikh kepada kita untuk masuk sebelah pagi. Artinya kita pergi sembahyang subuh, balik sembahyang subuh terus minum di tempat minum dekat hotel kita. Habis kita minum, jangan leka lagi, naiklah ke bilik masing-masing untuk ambil apa-apa persediaan untuk kita bawa ziarah. Saya rasa di Masjid Nabawi tak perlu membawa sejadah ya, tak perlu. Jadi kalau yang jenis pakai pelitup muka tu, nak ambil pelitup muka ke, jangan lupa membawa buku panduan doa. Jangan lupa membawa beberapa jenis selawat yang kita tahu. Jangan pakai satu selawat saja, kurang-kurangnya 3-4 jenis selawat kepada Rasulullah SAW. Dalam perjalanan tu saya ingat 100 selawat boleh cukup tu, daripada hotel tu. Kalau tak cukup pun tak apa, nanti lepas ziarah nak sambung balik ke hotel semua, selawat lagi cukup 100, dapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi para wanita, apa yang dia nak buat bila mula masuk, sebab dia tidak dibimbing. Orang lelaki pun begitu juga, kita nak bagi tahu juga apa kita nak buat. Bila kita ambil wuduk masuk ke dalam Masjid Nabawi, wanita akan dulu kena ikut giliran. Sekarang ni oleh sebab ada ayat tamanna, kita masuk, dia akan terus saya suruh kita ke Raudah. Tapi Raudah ni ialah di satu kawasan yang kita nampak di sana ada tiang berwarna putih. Bagi wanita dia ke belakang sikit, dia bagi bahagian belakang. Yang bahagian depan dia bagi kepada lelaki. Dia bersambung dengan makam Rasulullah SAW. Jadi apa kita nak buat di sana? Sebab nak bagi ceramah di hotel kan, dah kata tak sempat, saya gunakan kesempatan di sini. Dan tolong ambil perhatian dah, kalau nak tidur pun tunggulah setengah jam. Ya, tunggu setengah jam tidurlah. Ini penting sangat. Sebab saya dalam kita ada berpesan ni, ada benda yang kita tertinggal. Kan? Ada kita benda yang kita tertinggal, ada benda yang kita tercuai. Saya sendiri pun tadi dah tinggal sebotol air, dah beli dah. Pesan ke orang lagi. Baik, lupa ya, mudah lupa. Jadi mengingati itu, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingati itu memberi manfaat kepada orang beriman. Apa kita nak buat apabila kita nak pergi besok? Jangan lupa bawa buku panduan. Rasanya buku panduan dah diberi orang satu. Dan kalau ada buku doa, sebab dalam buku panduan tu tak banyak doa ketika kita berada di Raudah. Ada satu doa saja yang di dalam tu ada masuk satu ayat Quran, walau annahum izzalamu anfusahum. Itu saja doa dia. Kalau boleh kita masuk sementara, kalau ada tempat menunggulah sebelum dia bawa masuk, kita boleh baca doa-doa lain dan zikir serta selawat, juga istighfar. Kalau dah lepas masuk kita sembahyang, tengok keadaan. Jika dia memberi kita sembahyang lama, maka jangan lupa bahawa Raudah adalah satu tempat yang sangat mustajab berdoa. Dalam hadis dia kata, ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Di kawasan di antara mimbarku dan rumahku adalah satu ruang daripada ruang syurga. Bayangkan di pintu syurga kita berdoa. Dan Madinah ini diberkati oleh Allah SWT dengan permohonan Rasulullah SAW. Sebab itu saya dah cerita pagi tadi, kalau sekiranya Rasulullah wafat, jasadnya dibawa balik ke Mekah, sekarang orang tak mau ziarah dan Madinah, pasal tinggal kesan. Tapi oleh sebab ada jasad Rasulullah, maka di sana menjadi satu kewajipan dan juga satu ikatan iman kita kepada Allah melalui akidah, i'tikad, mengucap dokumen syahadat kita bahawa kita sudah berada di makam Rasulullah SAW. Alhamdulillah, itu yang paling mahal untuk kita. Mengapa Nabi kata siapa pergi haji tak ziarah aku, dia jauh dari aku. Jadi kita tak mau jauh daripada Rasulullah, kita buatlah. Jadi masuk, dalam perjalanan nak masuk tu, selawat banyak-banyak kepadanya. Kemudian apa nak buat bila dah sampai masuk? Sembahyang sunat tahiyat masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu nak buat apa? Waktu tu waktu pukul 8 nak buat apa? Sembahyang apa? Sembahyang apa? Duha. Maka
demikian, saya ingat saya terlupa dalam buku doa saya tak masuk doa duha. Tolonglah nanti cari doa-doa inna duha-duhauka, apa nama panjang lah. Saya pun ada buat bawa juga sikit. Jadi cari doa itu. Jadi kalau tak dapat sangat datang cari saya boleh bagi sikit sebanyak lah. Walaupun tulis tangan, saya terlupa sangat-sangat nak bubur masuk dalam buku gantung saya. Sembahyang duha dan berdoa ya. Kalau ada masa berdoa, kalau dia tak ada masa berdoa, kalau dia suruh buat cepat-cepat macam sebelum Covid dulu, dia tak bagi kita doa, buka buku dia suruh halau terus. Sekarang dengar kata dia tak halau dah, kita boleh duduk agak lama. Itu dia kata lebih puas datang musim Covid ni daripada datang sebelum Covid dulu. Tapi sebelum Covid ni banyak caca merupa Covidnya pula. Tetapi tak apa, katanya kepuasan dua pasukan yang pergi itu sangat terserlah, dipermudahkan, boleh lama duduk kat Raudah sikit. Boleh duduk sampai setengah jam atau ada yang sejam pun ada. Kan? Jadi kita sembahyang sunat sunat duha. Kemudian berdoa je. Kalau boleh sampai menitiskan air mata. Jangan baca doa duha tu saja, tambah doa-doa lain. Okey, selepas pada itu kita sembahyang sunat taubat. Solat sunat taubat. Usolli sunat taubati raka'atain lillah ta'ala. Baca sunat taubat ya. Habis baca sembahyang sunat taubat. Duha tadi nak baca ayat apa ya? Duha nak baca ayat apa? Kalau tak ingat syamsi wa duhaha, baca wa duha wal laili iza saja dengan alam nasrah, rakaat yang kedua. Lepas itu masa sujud yang terakhir, baca doa panjang sikit lah. Baca doa tak apa, tak ada masalah sebab ini sembahyang sunat ya. Seperti Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Jangan lupa ya, wa adkhilnal jannata darussalam. Itu jangan lupa. Apa-apa kalau ada wa adkhilnal jannata tu baca doa itu. Minta masuk syurga ya. Sebab Nabi akan syafaatkan kita dah baca ayat tadi. Wastaghfirullah rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Okey ya. Kemudian lepas kita baca doa sembahyang sunat taubat, istighfar banyak-banyak. Di dalam buku gantung, kalau siapa bawa buku gantung saya, di dalam tu ada muka surat dah 113 kalau tak salah. Ada istighfar doa yang panjang di situ. Yang kita merayu kepada Rasulullah SAW, ada kepada Allah SWT di mahkam Rasulullah SAW. Dan ada satu lagi, tolong cari istighfar ibu segala istighfar ya. Ada di dalam tu, cari. Kemudian kita istighfar banyak-banyak ya, insyaAllah. Kalau sekiranya tak berapa nak ni, saya ada tulis dalam, saya ada bawa buku doanya. Kemudian habis itu sembahyang sembahyang sunat taubat selesai, dan kita mengadu kepada Allah apa kesalahan yang besar yang kita pernah buat ya. Kalau boleh waktu selepas sembahyang sunat hajat tu, sujud sekali lagi, sujud free lepas bagi salam tu, sebelum baca doa, cuba istighfar dan ingat masa sujud tu, ingat apakah kesalahan besar yang kita pernah buat. Tengoklah macam mana kan, mesti adanya contoh ya. Contoh, kalau isteri kadang-kadang bergaduh dengan suami, lupa dan minta maaf, insafkan diri, mohon kepada Allah, ampunkanlah dosa aku, mengabaikan suami aku, itu kena dalam keadaan-keadaan kita begini. Kemudian lepas dia tu nanti cakap dengan suami dan minta doa banyak, dan minta ampun dosa saya buat salah apa dengan abang gini. Jangan kedekut sangatlah kak. Jangan kedekut. Kalau kita nak umur dah hujung-hujung dah. Ingat ya. Ingat, suami kalau isteri meninggal dunia, tak sampai tanah kubur merah ditutupi oleh rumput, dia akan nikah lagi satu kak. Dia doa saja supaya rumput cepat tumbuh. Tapi isteri
kalau ada pun kadang-kadang untuk nikah lagi satu. Ada bukan tak ada. Mungkin ada jodoh dia nikah lah. Tapi kebanyakannya tak usahlah, dia tidak akan. Tetapi sayangnya, dia sayang kat suami dia sampai kalau dia mati pun tak mau nikah lagi satu. Walaupun dia ajak, pasal dia sayang. Namun masa hidup dulu bergaduh tapi tak sempat minta maaf. Suami dah meninggal. Jadi takutlah benda itu berlaku, kita buatlah semayang sunat taubat dan semayang juga, memohon juga apa yang kesalahan yang pernah kita buat semasa dalam kehidupan dulu. Ada salah yang besar-besar mana pun Allah akan ampunkan dosa. Jangan takut. Saya sejak akhir-akhir ini, bila saya tak pergi ke surau, saya akan membaca surah-surah dalam Al-Quran waktu sembahyang. Panjanglah. Banyak sangat saya menemui ayat Innallah Ghafurur Rahim. Banyak sangat ayat, khususnya dalam surah An-Nisa ada 2-3, surah Al-Ma'idah ada, sebelum tu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Banyak Allah menyebut berkali-kali bahawa dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bila Allah janji dia mengampun, ya kita mintalah. Itu digunakan istighfar tu. Jadi apa yang saya kata tadi, sembahyanglah ketika kita nak minta bila tu. Kalau boleh selepas sembahyang sunat taubat tadi ni, sujud lagi sekali. Sunat taubat boleh, sunat duha pun boleh, sujud lagi sekali secara free. Tengah nak sujud tu, doa lah dalam tu sampai menangis pun tak apa. Sebab pengawal dalam masjid, selagi kita sujud, dia tidak akan halau kita. Jadi lamalah, bagi boleh 5 minit ke. Lepas tu kalau rasa tak cukup lagi, bangun duduk tu, sujud lagi sekali. Jadi itulah cara dia bagi melengkapkan. Saya bukan apa minta maaf lah, saya ni suka repek-repek ni. Sebab kita mungkin peluang sekali ini je kita boleh jumpa. Kalau saya datang banyak kali pun bukan datang dengan rombongan ini lagi. Mungkin rombongan ni akan cari orang lain pula. Jadi sementara berada dengan saya ni, dalam keadaan umur kita yang sudah macam saya dah lanjut sangat dah umur, saya hanya berceloteh mengikut urusan dakwah yang Allah bagi ilham sikit sebanyak. Kita datang dengan kebersihan jiwa. Jadi untuk membersihkan jiwa lebih lagi, banyak beristighfar, banyak berselawat, maka peluang dia kita dah berada betul-betul di Raudah Makam Rasul. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Jika ada di antara umatmu wahai Muhammad yang menzalimi diri mereka sendiri sebelum ini, tiba-tiba mereka beriman balik dan mengingati kezaliman diri mereka sendiri kerana menentangmu, tak mengikut perintahmu, ja'uka, lantas mereka datang kepada Allah. Quran kata ni, ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullah rasul. Datang buat apa tu? Saja-saja kah? Datang nak pergi shopping ke ada? Wastaghfirullah rasul. Wastaghfirullah, mereka datang mohon ampun kepada Allah. Apabila mereka mohon ampun kepada Allah, Quran cakap Allah sendiri mengampun balik. Wastaghfirullah rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Nasya engkau dapati Allah maaf, mengampun dan kasih sayang kepada kita. Saya sebut dah tadi, kita amat bersih, amat suci di sisi pandangan Allah dan malaikat kepada kita apabila kita sanggup musim Covid datang ke Madinah dengan harga yang mahal, berganda 2000 ganda daripada dulu. Kita sanggup datang dalam keadaan kesukaran yang kita tempuh macam itu, macam ini karenanya. Sebab hati kita bersih. Kebersihan itulah yang mudah kita menerima seluruh keampunan Allah SWT. Inilah yang kita ambil peluang. Bila balik esok kita dah terlupa dah, kita tak buat macam ni. Lepas sembahyang pun istighfar 3 kali pun payah, kan? Setiap sembahyang kena istighfar 3 kali. Sebelum sembahyang pun istighfar 3 kali. Jadi habislah sembahyang apa tadi? Sembahyang sunat taubat. Habis sembahyang sunat taubat, nak sembahyang sunat apa lagi? Ya, sembahyang sunat apa lagi? Boleh sembahyang sunat hajat kalau ada peluang. Sembahyang sunat hajat. Hajat ni kena cari, buka siap-siap buku kita, kitab kita, hajat apa yang kita nak minta. Tapi pada suami-suami
mohon maaf, saya nak bagi tahu, janganlah mohon hajat, saya nak nikah lagi satu. Okey pak. Jangan buat hajatnya tu. Kalau hajat tu nikah, dia diam sudah. Jangan buat perangai. Pergi nak minta dekat Raudah tu buat apa? Tak payah minta. Allah bagi izin sebelum minta dah. Nikahlah, nak nikah pun. Tapi bersedialah untuk berparang-parangan lah. Sebab kita wanita-wanita Islam di Malaysia amat tidak merelai suaminya menikah lagi satu. Lain orang negara lain pun ada juga, tapi dah menikah tu dia buat tak tahu je lah. Tapi di Malaysia tak boleh. Berapi jadinya. Jadi tak tahulah akak. Kalau akak kesian kat suami, izin kalau dia nikah dia nak bergaduh lah. Kalau apa nak kacau sangat, pahala pun dapat juga. Dia pun tak kacau kita sangat, kan? Ini yang tak dapat nak dengar Ustaz kan? Nasihat yang tu yang kami tak mau dengar tu, kan? Kami orang lelaki ni tak cakap pasal tu, cakap apa lagi kan? Kan? Pasal peluang ada. Jadi betul lah, kalau pergi sana, perkara yang kita agak akan menjadi hubungan yang kurang baik itu kita susah. Kalau tak kena, kita nak kena wajib, nak kena menikah lain lah. Katakan betul-betul cara, bukan cara lawak lah. Kalau nak kena menikah betul-betul, cari jalan menikah lah. Tak payahlah pergi paksa kena sembahyang hajat pula gitu-gitu, nak melembutkan hati pun semua. Saya rasa tak berapa tepat lah. Sebab Allah izin awal-awal pasal nak bagi lembut hati pula. Nak nikah je lah, kan? Minta maaf lah, nanti ramai pula marah kata saya. Yang lelaki pun marah, perempuan pun marah. Galakkan orang menikah kan. Tapi nak cakap betul-betul, kita pergi minta benda yang agak lain sikit. Minta kalau hati kita, isteri katakan, ya Allah lembutkanlah hati isteri aku, kerana aku akan setia sampai ke hujung hayat atau sampai ke jannah. Jadi kalau duduk gaduh-gaduh di hujung-hujung ni buat apa, kan? Itu cukup baik. Kemudian minta juga kekeluargaan kita damai ya. Dalam Al-Quran dia kata apa? Dah terlupa dah ayat. Ustaz, saya pula dengar ayat tu. Ayat apa? Minta waja'alna lil muttaqina imama tu. Rabbana atina min ladunka Rabbana hablana min azwajina. Rabbana hablana min azwajina ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhanku, Rabbana hablana, hubungkan. Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami, hubung kepada kami min ladunka. Rabbana hablana min azwajina, hubungan dengan isteri-isteri kami. Dalam ayat ni dia sebut dua kali isteri-isteri. Kak faham ke siapa Quran sebut dua kali isteri-isteri kami ya? Bukan dia kata zaujina, azwajina ya, azwajina qurrata a'yun. Yang ni buah fikiran yang kita jadi tajuk nak sebut pasal ni. Dia kata apa? Qurratu a'yun ni, jadikanlah ikatan qurratu a'yun ni ialah kerinduan yang penuh dengan kasih sayang. Bukan kepada kerinduan yang penuh dengan kasih sayang. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami ni terdahulu untuk mengangkat keimanan bersama-sama dengan keluarga kami. Jadi penjagaan keluarga tu amatlah penting. Kalau ada sebanyak kesilapan keluarga, nasihat dan maafkan cepat-cepat, dan patut diterima. Sebab ini diajar oleh Al-Quran supaya kita ada silaturahim yang sangat kukuh, insya-Allah. Okey? Jadi sembahyanglah sunat hajat. Dalam sunat hajat jangan lupa boleh minta jadi kaya. Boleh minta jadi kaya, di mana Rasulullah pernah mengajar kepada seorang sahabat yang saya tak ingat. Allahumma inni as'aluka, apa nama ni? Minta jadi kaya, dah lupa dah. Dia orang tua macam ni, dia tak pernah nak ingat dah. Duk amal hari-hari pun kadang-kadang bila nak baca macam Rabbana hablana tu pun mudah terlupa. Dan ke ayat tu baca hari selalu dah. Baca doa, ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi orang yang kaya, orang yang ada. Jangan ni. Itu boleh ya, minta jadi kaya, kerana dengan kekayaan kita boleh berbelanja, infak di jalan Allah. Bila infak yang kita belanja itulah yang akan ditunjukkan, dikubur kepada malaikat, akan disembah kepada Allah di padang mahsyar. Kata
Allah yarham Datuk Ismail Kamus, ada duit berjuta-juta banyak mana pun, kalau kita mati bukan jadi hak kita dah, jadi hak waris pun tu bergaduh riuh rendah. Riuh rendah. Tetapi yang kita infak sedekah, kita buat masjid lah, kita sedekah fakir miskin, anak yatim, mak tahfiz pun semua, itulah sebenarnya duit kita yang kita tunjuk depan Allah. Dan diganda dengan 700 kali ganda. Ada ayat Qurannya lah. Ada ayat Quran yang katakan derma ke jalan Allah 100 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Saya tak mau tafsir panjang lah. Masalah orang yang berderma jalan Allah seperti sebiji benih tanam dalam kelopak sawah, tumbuh pokok padi atau gandum, ada 7 tangkai, dalam 7 tangkai tu ada 100 bijirin dalamnya, jadi 700. Panjang ayat tu. Jadi itulah kita minta doa jadi kaya kerana nak bersedekah. Kalau dah kaya dah, minta jangan dibankrupkan lah di musim-musim Covid ini. Ya, insya-Allah. Itu di antara semayang yang kita nak minta ketika berada di ini. Jangan lupa dalam perjalanan nak masuk ke dalam masjid tu, bagi jemaah lelaki dan perempuan, masa situlah kita selain daripada berselawat banyak-banyak kepada Rasulullah SAW, kita pilih beberapa selawat yang penting ya. Kadang-kadang orang tanya, Allah tak ada nak buka buku nak ni. Senang. Para sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, kami nak selawat kepadamu macam mana selawat yang sesuai sangat. Rasulullah ajar selawat kita di dalam tayat akhir tu. Dan selepas tayat akhir ada selawat kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh yang tu. Kalau tidak, selawatlah saja dengan selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbul qulubi wa dawaiha wa abdul abdan wa shifaiha wa nur absari wa diaiha wa la salli wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tak berapa nak ingat juga lagi tu, tulislah kertas je lah. Itu doa untuk menghilangkan penyakit ya, selawat. Ada satu lagi selawat yang paling lumrah kita baca. Yang ni saya ambil kesempatan sementara nak menuju ke Madinah ni. Selawat permulaan berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il awal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat, termasuk tunai hajat sekali. Wa tarfa'una biha indaka al-darajat, letakkanlah kami darjat yang tinggi-tinggi. Saya dulu saya amal kebenaran ini, alhamdulillah dapat juga sebanyak apa yang patut ada. Wa tarfa'una indaka al-darajat wa tubaluna biha ila al-aqsal wayat, sampai kalah segala cita-cita kami sampai penghujung. Ila al-aqsal wayat. Aqsal wayat ni, aqsa tu penghujung, wayat tu kehendak, kemampuan kami, menyudah kami. Wa tubaluna biha ila al-aqsal wayat min jami'il khairat fil hayat wa barakatuh. Dah tersangkut macam mana? Min jami'il khairati fil hayati wal mamat. Min jami'il khairat, pada segala kebaikan. Min jami'il khairat fil hayati wa mamat, dalam masa hidup kami, dalam masa mati kami, bagikan. Kalau kita amalkan di depan Rasulullah SAW, bayangkanlah minta yang Allah jamin akan dibagi syafaat yang panjang oleh Rasulullah SAW sendiri, itulah kita amalkan. Minta maaf lah saya terpaksa mengomel ini, kerana ini benda yang sangat baik kita amalkan, tapi jarang para penceramah memberi tahu. Mereka ceramah tentang falsafah, tentang itu, tentang ini, tapi amalan kepada individu tu tak diberi. Macam mana mereka nak buat bekalan? Kalau kita kata cari duit lagi gini, tapi tak bagi duit kat dia, macam mana? Jadi ini kita dah bagi sedikit bekalan. Pilihlah selawat ini. Selawat pertama ialah selawat Ibrahimiyah yang penting. Selawat Ibrahimiyah ni minta maaf ya. Saya bila semayang di dalam semayang saya baca Ibrahimiyah ni macam saya baca tadi. Tapi ramai juga para alim ulama menggesa kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala sayyidina
Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semua pakai ubah Sayyidina sampai 4 kali dalam tu. Saya minta maaf lah, sejak saya pulang ke Mekah, saya terlibat dengan Wahabi sikit lah dalam bab ni. Saya tidak, dah banyak dekat 30 tahun dah, dalam tahiyat saya tidak membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Mengapa? Kerana saya dulu Usuluddin di Kuala Islam, saya belajar di Usuluddin, apa yang ditulis dalam semayang yang diajar kepada kita ikut Nabi Muhammad. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli, kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah anda macam mana engkau tengok aku semayang. Di dalam hadis Al-Bukhari, sifat-sifat Rasulullah semayang waktu dia tahiyat akhir sampai ke selawat kepada Nabi, Nabi tak pernah kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Sayyidina tu, Sayyid tu Tuan. Takkan Nabi Muhammad Tuan diri dia sendiri. Jadi dalam sembahyang saya pun tak Tuan Nabi Muhammad, sebab Nabi buat macam itu. Jadi sebab itu saya tak mau tambah. Tapi para ulama, ramai sangat ulama Islam, dia kata tak boleh. Nabi Muhammad itu meraihkannya, memuliakannya, apalah sangat tinggi nilainya. Apa salah kita nak ubah Sayyidina dalam masa sembahyang? Itu hujah mereka masing-masing lah. Saya dalam doa memang Sayyidina, termasuk doa kunut pun saya Sayyidina. Tapi kalau dalam tahiyat saya tak mau, kerana tahiyat itu ialah rukun kuali. Tahiyat itu rukun kuali. Betul ke rukun kuali? Kauli. Oh, kauli ingat kuali. Dia rukun kauli. Bila dia jadi rukun kauli, maka kita buat apa yang Nabi kata dia buat. Sallu kama ra'aitumuni, itu hujah saya. Tetapi jangan tuan-tuan terpengaruh dengan pendapat saya. Itu pendapat saya. Kalau dah biasa dengan Sayyidina, bacalah Sayyidina pun tidak ada masalah. Mungkin Allah memberi lebih banyak pahala dengan Sayyidina itu. Wallahualam. Jangan ikut-ikut saja. Tapi kalau hujah saya ini terkesan, ikutlah, tak apa, tak ada masalah. Tapi saya dah kat 30 tahun sudah pulang ke Mekah ni, saya tak kata Sayyidina. Saya buka mana kitab pun, dengan sampai pernah saya jumpa dengan seorang apa nama ni, imam lah yang di Mekah juga. Bila saya tanya saja, nak tanya dia, kami di Malaysia pakai Sayyidina, lah, jangan. Pasal mereka ni Wahabi, apa yang Nabi tak buat jangan buat. Itu saja saya nak dedahkan. Okey, penat je dah dengar kan? Kalau penat dengar dah, Ustaz Saifullah tak ada bawa apa-apa sikit benda ya. Ada 3 soalan teka-teki ni kalau nak. Masa orang nak tidur ni, kalau tak teka-teki kan ngantuk. Okey, jawab teka-teki ni ya, tapi saya hadiah tak bawa pula. Ada. Nak bungkus bawa ke rumah, terlupa sangat-sangat. Saya sibuk sangat tadi. Ada gula-gula. Nak datang pula tiba-tiba apa nama ni, elektrik yang sambung ke pam air ikan tu mati pula. Kepala. Dugaan Allah. Kita nak pergi tangan kotor, berlemuh, nak mandi, nak datang ke airport. Okey. Siapa yang rasa nak jawab lah. Yang mana pernah dengar dah teka-teki ni boleh jawab dengan senang lah. Boleh jawab ya. Dalam banyak-banyak binatang apa keluar head? Dalam banyak-banyak binatang apa keluar head? Silakan. Ustaz Saifullah telah tengok. Ada. Ya. Boleh. Okey, jawapannya binatang apa dia? Dalam banyak-banyak binatang. Kura-kura. Betul. Ada yang jawab kura-kura makan. Oh, terima kasih. Nanti hadiah Hamid di Madinah ya. Hamid nama. Alright. Ada. Okey. Betul. Binatang keluar head ini ialah kura-kura. Sebab kura-kura bila berjalan mesti keluar daripada head. Kalau head tak keluar, dia tak akan berjalan. Okey? Saya sebut head bukan hide ya. Itu hide itu perempuan punya. Ni head. Saya cakap pun berhati-hati. Okey. Satu soalan. Soalan yang kedua, ambil nama siapa menang. Kita bagi buku sikit. Soalan yang kedua. Dalam banyak-banyak binatang apa yang tak bela anak? Dalam banyak-banyak binatang apa yang tak bela anak? Dia tak pernah bela anak. Daripada mula lahir, nama dia pun nama yang jenis tak bela anaknya. Binatang apa? Dalam banyak-banyak binatang apa tak bela anak? Boleh? Tak ada jawab. Ada jawapan? Tak ada. Jawab bila tak kena pun tak apa. Angkat tangan. Tak apa.
apa? Apa dia? Biawak. Biawak. Oh, biawak tak tepat. Tak tepat. Okey. Lain. Lain. Dalam banyak binatang tak beranak, langsung tak beranak. Lipas. Semua pun nampak menyertai Lipas. beranak dah. Jawapannya lipas. Ikan? Lipas. Lipas. Lipas tak beranak. Allah kot. Itu tak beranak. Tak tepat juga. Ada benda tu sebut dia memang sah tak beranak. Apa dia? Apa dia? Ikan beranak memang nama dia beranak. Ikan beranak. Ikan tak beranak dia beranak. Yang tak bela anak. Dah in dah tu. Tak beranak dia bela apa? Ikan haruan. Ikan haruan. Dah dekat dah. Dekat ni jawab dah. Kalau tak beranak dia bela apa? Ha? Bela apa? Belatuk. Belatuk tadi. Nombor 1 jawab. Jawab. Okey, belatuk. Dia belatuk. Dia belatuk, dia tak beranak. Dia belatuk. Okey, baik. Dia hanya belatuk, dia tak beranak sampai mati dia belatuk. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Soalan ketiga pengabisan kau ni. Dia ada banyak. Ada kan 30. 30. Okey. Dalam banyak-banyak tai apa yang tak nampak? Ada tapi tak nampak. Dalam banyak-banyak tai lalat yang tak nampak. Ya? Tai lalat. Tai lalat ada nampak. Ada nampak. Memang ada tapi tak nampak. Tai mata nampak. Tai memang tak nampak. Ya? Tai pusam. Tai pusam. Tai ketah. Perayaan tai pusam. Tai pusam. Tai pusam. Tai ni tai itu. Tai. Memang tak nampak tai apa? Tai cicak nampak. Tai telinga tak nampak, tak kena korek dia nampak. Memang ada terang-terang tapi tak nampak. Tai apa? Okey. Tak ada jawab dah. Tadi kita jelek sikit kat mata tu ada lah. Nampak dah tainya. Memang tai terang-terang. Tak nampak. Tai bintang. Tai ayam ke Ustaz? Bunga tai ayam. Bunga tai ayam. Jadi ayam tak berak kat situ kan. Ayam tak berak tu tapi pasal kau bunga dia jadi tai kan. Okey. Kalau nak kaji dari sudut jawapan tak ada munasabah. Tapi hak ni lagi jawapan ni lagi munasabah. Saya bagi angka sampai 5. Tak boleh jawab, saya yang akan jawab. Okey. Sebab kita tak tinggal gantung-gantung macam tu saja kan. Kita nak jawab. Okey, binatang apa? Tai apa? Dan banyak-banyak tai apa yang tak nampak? Boleh jawab? Okey. Tak ada. Tak boleh. Surrender. Tai minyak ada di dalam kuali. Tai minyak, tai dia tinggal situ. Okey, 1. Tak ada. 2 3 4 5. Ya. Jawab dia tai yang terpijak. Tai yang kena bijak. Tai yang kena bijak. Tak nampak. Dia dah tai. Minta maaf, ini saya dapat di mana tahu? Saya dapat di kampung Datuk Fuad Zarkashi. Wah. Dia keluar di sana tau. Saya punya ceramah di satu masjid tempat dia. Orang masjid saya keluarkan teka-teki, dia tanya balik kat saya. Saya puas cari jalan, akhirnya mereka tolong jawab. Jadi padanlah dalam majlis ini saya juga yang menjawabkan. Tapi tak apalah, jadi satu alat keserokan. 3 ya, ada lagi 17 teka-teki. Nanti kita pergi buat jarah, esok kita keluarkan lagi. InsyaAllah. Okey, kita balik kepada masalah kita di Madinah. Ini dalam bas ini senang, kita nak tanya, angkat tangan tanya ya. Jangan semua ni. Kalau ada sangkut apa-apa, tanya aja. Kita akan beri penjelasan. Sebab dia banyak masalah ni. Esok masalah kita nak buat umrah, esok balik macam mana nak buat, nak niat bersyarat ke tak bersyarat kan. Nanti kita akan jelaskan sejelas-jelasnya. Yang penting pada saya sekarang nak cerita tentang Madinah. Jadi apabila kita sudah menziarah, dah puas dah duduk ni, kita sekali saja boleh ziarah.
sekali saja ya. Waktu kalau boleh duduk lama-lama lah. Ada baiknya jika sekiranya kita memohon ampun kepada Allah, berselawat ingat kepada Rasul, menitis air mata. Kita berdoa mohon taubat, menitis air mata, tak nak insaf kita. Sebab kita tak tahu berapa lama lagi kita boleh hidup, boleh sampai lagi atau tidak. Anggapkanlah ziarah ini mungkin ziarah terakhir, maka kita menangis. Jadi menangis itu, siapa yang berdoa sampai menangis, setitis air matanya boleh memadamkan api neraka. Ada hadis dia ya. Tapi dengan syarat betul-betul khusyuk lah minta itu. Okey ya. Dan kalau tak mau juga menangis, nampak macam mana? Degil sangat, hati pun agak keras lagi, tak mau menangis, seronok aja. Senang saja, sebelum pergi kedai runcit, beli bawang merah. Beli bawang merah, nak masuk masjid, gigit-gigit sikit, picit kat mata, nangislah keluar dari mata. Sebab adalah hadis kata fa'ilam tabki fatabaki, fa'ilam tabki fatabaki. Jika engkau memohon kepada Allah dengan rasa rindu dan syahdu sangat, tak menangis juga fatabaki, maka menangis-nangislah, buat menangis. Kalau benda tu tak adalah hadis, buat apa saya nak cakap? Ya, nak buat lawak-lawak pun biarlah menasabah. Tapi ini memang ada hadisnya ya. Sebab menghargai kebersihan kita, sanggup jumpa Nabi di Madinah, mesti ganjarannya adalah sikit kelainan ya. Itu dia. Okey. Habis saja kita semayang, dah puas dah berdoa, buat di Raudah, kita pun keluar ya. Bila keluar, saya terlupa nak sebut tadi tentang ziarah ziarah Rasulullah. Kita bagi salam, kita menghadap ke kubur Rasulullah SAW ya. Masa kita memberi salam dan juga kita berselawat kepadanya, kena bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu pun kalau boleh baca dekat Raudah, buka buku panduan tu, memang kita tulis khas dalam buku panduan yang diberi oleh Andalusia. Kalau tak ada, dalam buku gantung tu ada. Kalau tak ada juga, nanti kena beli buku doa di kedai maktabah di Madinah. Cari doa apa yang nak baca ketika kita menziarah makam Rasulullah SAW. Itu cukup cantik lah kalau kita dapat buat ya. Lepas itu habis bagi wanita, mungkin kita akan bawa balik, ikut jalan ke Bakek. Jalan ke Bakek. Jadi masa jalan ke Bakek itu, orang perempuan tak boleh pergi ke tangga ke kubur Bakek. Tapi orang lelaki boleh kita pergi. Kalau kita pergi sebelum pukul 9, boleh masuk dalam perkuburan. Kalau kita pergi dalam pukul 10.30 ada, lepas ziarah makam Rasul, baru nak pergi dia dah tutup. Jadi kita berdoa dan beri salam kepada ahli-ahli Bakek. Itu ada di dalam buku panduan kita. Ada banyak para sahabat yang kita sebut, daripada isteri Nabi, anak Nabi, keluarga Nabi, para sahabat, ahli bait dan sebagainya. Banyak sangat yang mati syahid, termasuk Sayyidina Osman sekali ada kat situ. Kita berdoa kepada mereka ya, insya-Allah. Lepas dari itu kita pun balik. Balik tu melalui kedai-kedai lah, banyak kat situ. Di situ boleh melontar jamrah. Ya, boleh melontar jamrah. Jamratul Tamal, Jamratul Kapek, Jamratul Telekung tak ada. Jamratul Nisjadah boleh ya. Namun kalau nak beli tu berhati-hati ya. Kalau kita masuk di bawah hotel berdepan dengan pintu tu, hotel apa? Taibah ya. Di bawah Taibah tu sepanjang tu ada 2 tingkat. Di bawah tu penuh dengan kedai jualan masa sebelum Covid. Lepas Covid ni kita tak tahulah banyak mana yang terbuka kedai tu. Wallahu alam. Ya. Tapi kalau nak beli minyak wangi, jangan tersalah-salah pergi beli je. Kena tanya mutawif kita. Mereka ni mahal sikit tak apa, tapi original. Ya, jangan salah beli main tu. Kadang-kadang kita rasa bau macam betul.
Tetapi bila balik duduk tak habis seminggu, dah tak berapa lagi dah. Beli mahal. Kalau setakat 50-60-100 lebih, alhamdulillah. Kalau bawah atau beli sekat 20-30, kita bimbang takut dia campur. Ciuman kali yang pertama bau cukup bagus. Dah ambil sikit tinggal setengah, dah tak bagus lagi dah. Ya, jadi itu. Kalau nak beli minyak wangi, orang tak lupa ya. Sebab Rasulullah suka sangat pada minyak wangi, dengan sampai sebelum ihram pun Rasulullah mewangikan dirinya oleh Sayyidatina Aisyah ya, ada hadis dia. Okey. Lepas tu kita pun balik sampai ke rumah, tunggu waktu makan tengah hari. Habis makan tengah hari, kita balik hotel kita. Nanti kita nunggu masa untuk pergi sembahyang Zuhur. Pergi awal, kata Ustaz sebelah tadi, pergi awal setengah jam. Kalau pergi awal, bolehlah masuk ke dalam. Saya ingin menegaskan, macam pagi tadi, tolong jangan nak ringkas ikut macam mazhab lain. Sampai bawah payung sembahyang, bawah payung. Kita kena masuk dalam masjid. Sebab Nabi kata siapa sembahyang dalam masjidku ini. Kalau di luar masjid tak tepat dengan ada ni, walaupun pahala dapat, tapi kalau pahala dia bagi 1000, mungkin besar-besar buah guli, mungkin besar buah lansat. Kalau sembahyang di dalam masjid 1000, besar-besar buah kelapa. Jadi kena hitung 1000 juga, tapi kadar kualitinya dengan kuantiti sama, kualitinya macam mana. Jadi elok masuk sembahyang sepadan mana, sedepan mana yang boleh. Selagi ada depan, masuk sampai ke depan. Jadi jangan lupa bawa selipar. Bawalah uncang selipar juga. Kalau boleh ada tanda dekat selipar tu. Jangan bawa selipar, tak bawa uncang, lepas tu letak masuk dalam lubang kasut dengan namburnya. Balik kanan, puas cari tak jumpa. Kadang-kadang kasut kita, selipar kita sama dengan orang lain, orang lain sapu dulu lebih awal. Saya 2, 3, 4 selipar dah hilang. Pernah kasut kulit pun pernah hilang sekali. Sampai begitu. Orang pun bukan niat nak mencuri lah masjid Nabi, tapi jenis tak peka. Tengok ada selipar pakai, dia ingat dia punya. Memang ya. Jadi saya benda yang kecil pun saya sebut sebab supaya mulut kita jangan maki hamun di Madinah. Nanti celaka betul orang ni curi selipar aku semua. Apa pasal nak celaka orang? Kalau kita terlupa hilang, niat sedekah je lah. Tapi kalau tak mau bagi hilang, jagalah, akhtiar jaga. Bubuh dalam uncang kasut ya. Ikat elok-elok. Letak kat situ. Kita lalu tengok uncang kasut pun nama Ben Daud. Ini memang aku punya ni. Pasal beli kasut, beli slipper di kedai Ben Daud dengan uncangnya sekali. Kalau tak beli, bawalah sendiri plastik daripada ni. Tapi saya tak mau, jangan bawa dengan tangan selipar itu, letak banyak yang hilang ya. Orang pun suka. Dia tengok orang bawa tu, dia pun suka sanggup ikut dan dia ya. Itu kena berhati-hati. Okey. So kita sembahyang Zuhur ya. Habis sembahyang Zuhur, balik makan. Masa itu ada peluang sikit lah. Biasanya Madinah ni oleh sebab Celsius dia 28 ke 30, sederhana, tak berapa panas sangat. Tapi kita kadang-kadang mengantuk ya. Mengantuk pagi tadi berjalan, lepas tu pergi sembahyang lagi, balik makan. Boleh berehat-rehat, ambil sedikit sedut oksigen dan nafas bagus dengan cara berehat. Sambil-sambil selawat Nabi dan istighfar, tidurlah sekejap. Sekejap je, tak boleh lama ya. Dalam sejam atau 40 minit cukup. Satu jaga balik, sebab nanti kalau dah bunyi azan, cepat-cepat masuk ke masjid. Sebab dia sini, kalau tak salah 20 minit selepas azan baru dia iqamah. Jadi 20 minit. Jadi sempat sebenarnya. Kalau azan, kita terus bangun ambil wudu, terus berjalan masjid, masih boleh masuk sembahyang dalam masjid lagi ya. Tapi kalau dah mandi, lepas tu joli sana joli sini, maka orang dah komat dah, baru kita sampai ke dataran masjid, tidak ada upaya nak masuk. Sebab kita akan hilang satu rakaat dengan imam, rugi sikit. Itu nak kena tengok ya. Lepas dari itu, kita tengok sikit lagi. Selepas sembahyang Isya, kita balik. Bila kita balik, dia tak lama kita kan. Bila lepas sembahyang Isya, kita tunggu nak sembahyang Maghrib. Tunggu nak sembahyang Maghrib.
nanti bila maghrib tu, kalau boleh maghrib tu tunggu sampai lepas Isya lah. Sembahyang maghrib duduk ni iktikaf. Kalau sekiranya tak ada lah, iktikaf banyak-banyak dalam Masjid Nabawi. Sebab pahalanya banyak. Pahalanya sangat berganda. Sebab cuba kita fikir fikir sikit saja. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, sebuah masjid pun tak dapat didirikan. Sebuah masjid pun tak didirikan. Sampai ke Madinah awal-awal lagi dah mendirikan Masjid Quba. Kejap lagi kita akan cerita bagaimana adanya Masjid Quba. Kalau tidak, malam sekarang nanti kita cerita ya, dalam satu majlis kalau ada lewat lah. Lagi sedap kita cerita. Sebab nak cerita hari ni saja sampai 2-3 jam, orang nak tidur. Nak sampai ke Madinah lagi sejam setengah dah ni kan. Nanti kita tengok papan tanda di sini berapa kilometer lagi kita nak sampai Madinah. Tengok ya, ada kali tulis Madinah. Madinah orang ada tak? 171. Oh, 171. Okey, 171. Oh, 171. Jadi ceramah pun tak boleh panjang lah. Sebab 100 km lagi kita nak suruh jemaah tidur sikit kan? Bagilah peluang kan. Pasal berceramah macam kami ni, saya belajar dekat Intan 4 atau 5 kali khusus public speaking. Dia kata apa? Cikgu tu kata tu ya, if you want to deliver the speech to the public, you must make use only 1 hour's time. If you do more than that, you are crazy. Dia kata orang tak boleh dengar. Kalau you cakap macam mana, orang tak boleh simpan. Sebab tu dalam ceramah ni kita kena buat lawak-lawak sikit, benda-benda yang menarik sikit supaya ada alertness sikit lah, insyaAllah ya. Jadi ni pun dah panjang kita nak ni dah. Saya pula pun mungkin ada 1-2 idea lagi nak masuk apa yang saya buat tadi. Jadi saya nak terus hingga sampai apa kita nak buat malam itu. Malam itu kita akan kalau ada masa dan tempoh makan Isya, lepas Isya balik kita makan, saya akan mengambil kesempatan berceloteh. Sebab di sana ada seorang ketua mutawid budak Indonesia tapi kahwin dengan orang Shah Alam. Nama dia Ustaz Alam Shah. Nama pun Alam Shah, tapi menikah dengan orang ni orang Johor kan? Apa sikit? Menikah dengan Johor ke? Shah Alam lah. Shah Alam juga. Dia menikah di Shah Alam tapi nama dia Alam Shah. Ini pun penceramah yang sama umurnya dengan Andalusia, 2003 kerja dengan Andalusia dengan Ustaz Yusof semua dulu. Lepas tu dah belah, dia masih ada lagi orang yang committed dengan Andalusia, orangnya hitam-hitam manis. Dan kalau boleh saya nak suruh dia buat kenduri nasi mandi kambing, nak tak? Tapi itulah, kalau di hotel yang ni boleh lah dia buat. Tapi kalau hotel macam kita 5 bintang, 4 bintang ni, tengok dia bagi tak bagi. Hotel yang bagi. Tapi tak apalah, kalau dia bukan masa tu, kalau kita duduk di hotel Herak, apa nama ni, dia akan buat, kita minta suruh dia buat nasi kambing atau nasi unta lah. Seronok. Alhamdulillah. Sebab jemaah pakat sedekah nak memberi makan kepada penduduk di Madinah, termasuk jemaah umrah kita pun dapat pahala banyak memberi orang makan ya. Dalam menjamu orang makan ni jangan sayang duit. Nabi kata apa? Afshu salam. Hidup ni sentiasa memberi dan menjawab salam. Wa ita'am tu'am. Jamu orang makan, jangan kedekut. Jamu orang makan. Lepas tu wa aqimus solata billahi wan nasu niyamun. Belah malam bangun sembahyang malam ketika orang lain tidur. Kalau 3 benda ni kita buat, Nabi kata apa? Wa yadkhulunal jannata bisalamin. Mereka akan masuk ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Jadi apa yang kita beri hujah ini berlandaskan kepada sunnah ya, insya-Allah. Sebab kadang-kadang orang tak cakap dengan sunnah-sunnah macam ni. Jadi kita cakap lah time peluang kita nak cakap. Sebab kalau cakap kat radio pun bukan orang dengar sangat, tapi dalam bahas ni terpaksa kena dengar. Sebab tak boleh nak buat apa kan? Terpaksa kena dengar juga cakap bila kan. Okey, malam tu kita berceloteh. Besoknya kalau sekiranya diprogramkan oleh Ustaz Saifullah dengan kebenaran tawakalna, kita boleh pergi ziarah. Sebab rasanya ziarah tawakalna yang kontrol kan? Itamarna. Tawakalna kan? Itamarna. Oh, Itamarna kan? Itamarna. Kalau Itamarna yang buat, kalau dia bagi kebenaran, kita akan pergi
dengan bas ke apa namanya, kita akan pergi dengan bas ke Kubah. Jadi ringkasnya Kubah ni kita kena cerita esok. Tapi saya nak cerita juga apabila kita pergi ke Kubah apa kita nak buat. Macam tadi juga kita sembahyang tahiyat masjid, nanti persediaan kita bagi tahu esok. Sunat tahiyat masjid, sunat duha, kemudian sunat taubat, sunat hajat dan lain-lain sembahyang. Sebab kita pergi pukul 8 pagi. Dan di sana juga ada peluang beli buah kurma dan sebagainya. Okey? Jadi itu di antaranya lah. Ada soalan tak? Sebab saya nak puji setakat ini dulu. Kalau ada soalan? Dia ada nampak? Tak ada ya? Dah lah. Kalau tak ada pasal mengantuk, Ustaz saya mula bagi dalam 10-15 minit lagi, lepas tu kita bagi dia orang tidur lah. Okey. Okey, silakan.